TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Luqman Hakim, dan hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah bersama dengan seorang ustazah yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasa, jom kita lihat profil ustazah kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Luqman. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Luqman apa khabar? Alhamdulillah, saya pun makin sihat Ustazah ya. Samalah kita semakin sihat alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita. Dan hari ini Ustazah, untuk segmen ini kita nak tekankan tentang apa dahulu? Okey, kita ada 4 segmen. Baik. Ustazah akan terangkan setiap segmen tu kita akan bincangkan tentang apa. Tapi Ustazah akan sentuh setiap bahagian soalan dalam mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kepada Ustazah. Silakan Ustazah. Terima kasih banyak Luqman. Sama-sama. Ustazah mulakan ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada anak-anak murid yang mengambil mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah di luar sana yang tak lama lagi bersama Ustazah sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 Pecutan, di mana pada kali ini Ustazah nak membantu anak-anak murid semua bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM bagi mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah kod 5228. Untuk slot sukses pecutan ini Ustazah bahagikan pada 4 segmen, iaitu segmen pertama Ustazah akan sentuh pendekatan yang kita boleh ambil untuk menguasai soalan bahagian A. Kemudian segmen kedua, bagaimana murid-murid semua boleh menguasai soalan bahagian B. Segmen ketiga, bagaimana murid-murid menguasai soalan bahagian C. Dan untuk segmen keempat, bagaimana untuk kita menguasai soalan kebat bagi mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Tanpa membuang masa, Ustazah pergi membawa anak-anak murid semua untuk melihat untuk bahagian A ni apa benda yang Ustazah nak kongsikan dengan anak-anak murid semua. Pertama sekali Ustazah nak kongsikan apa dia format soalan SPM bagi bahagian A. Kemudian apa dia bidang pembelajaran yang anak-anak murid kena ulang kaji untuk menjawab soalan bahagian A. Apa dia bentuk-bentuk soalan SPM dalam bahagian A. Apa dia soalan-soalan contoh dia. Dan apakah pula tip dan persediaan yang boleh murid-murid lakukan untuk menguasai soalan-soalan bahagian Okey, boleh Ustazah teruskan Luqman? Boleh Ustazah, silakan. Okey, kita lihat format soalan bahagian A. Format soalan bahagian A ni, murid-murid, dia merupakan format objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk ni bukannya ABC ya Luqman. Jangan salah faham. Bukan ABC yang boleh baling dadu. Apa dia, A ke B ke C ke dia? Bukan ya. Objektif pelbagai bentuk ni maksudnya murid-murid semua, murid-murid kena menguasai fakta, lepas tu jawab soalan. Soalan tu jawapan dia tulis dekat kertas soalan dulu. Kemudian jangan lupa untuk bahagian A, murid-murid kena pindahkan jawapan-jawapan yang murid-murid jawab dalam untuk soalan bahagian A ni ke kertas jawapan yang disediakan untuk soalan-soalan bahagian A. Ya,
sebab di sini ada 20 soalan yang akan mewakili 20 markah. Sangat penting ya, Luqman. Kalau tak dipindahkan, perbuatan memindahkan jawapan ni akan mempengaruhi markah pendidikan syariah Islamiah murid-murid semua untuk bahagian A dan mempengaruhi markah keseluruhan ya. Okey, kemudian arahan dia untuk bahagian A ialah menjawab semua soalan. Murid-murid kena jawab semua soalan, 20 soalan ni. Tak ada pilihan. Dia tak ada kalau tak tahu tak boleh tak jawab. Bukan. Kalau tak tahu kerahlah macam mana pun ya. Kena juga cari jawapan. Okey. Kita tengok bidang pembelajaran bahagian A dalam bidang pendidikan syariah Islamiah ada 6 bidang. Jadi ke-6 bidang ini ada soalannya akan masuk dalam soalan bahagian A, iaitu ayat hukum, hadis hukum, usul fiqh, al-fiqh, sejarah perundangan Islam dan tamadun Islam ya. Jadi bentuk soalan bahagian A. Bentuk soalan bahagian A ni dia lebih kepada ada arahan yang umum, kemudian di bawah satu arahan yang utama ini ada mungkin ada 5 soalan begitu ya. Contohnya arahan yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kemudian ada arahan lagi, pilih jawapan yang betul di dalam kurungan. Ini nampak macam senang, tapi kena tahu juga jawapannya ya. Yang ketiga, isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Manakala bentuk soalan keempat, tandakan betul atau salah bagi pernyataan yang diberikan. Jadi yang ini untuk soalan keempat ni anak-anak murid semua kena alert. Kena peka dengan tanda yang dikehendaki pada soalan. Sebab kadang-kadang tanda betul tu kena tick. Kadang-kadang tanda betul tu dia suruh letak X. Kadang-kadang tanda betul tu dia suruh letak huruf Y. Jadi ikut suka lembaga peperiksaan bagi arahan bagaimana. Yang penting anak-anak murid kena peka dengan arahan yang diberikan dalam kertas soalan. Tak boleh ikut pahaman sendiri. Tak boleh ya. Macam tu. Okey. Tengok contoh. Soalan contoh 1 untuk arahan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ya. Okey, dia punya arahan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dalam kotak dia ada bagi Hifzuddin, Hifzun Nas, Hifzun Nasab dan Y. Ya. Y dalam rajah di atas ialah apa? Jadi apalah jawapannya tu? Luqman tahu tak jawapannya ni agak-agak? Hifzul Aqal. Hifzul Aqal. Okey, dia kalau dapat jawab, dia 1 markah ya. Okey, jadi dia ada 2 jenis jawapan. Sebab ini adalah maqasid syariah ya. Dia boleh jadi hifzul mal atau hifzul aqal. Jadi ini ustazah sengaja bawakan macam ni. Anak-anak murid semua kena letak 1 je jawapan kat sini. Kalau anak murid semua tulis macam ustazah ni kat sini kan, letak hifzul mal dan hifzul aqal, dia buat macam ni. Alamak. Kita tekan bawah semula. Okey, kalau buat 2 jawapan macam ni, walaupun kalau dua-dua betul, dia insya-Allah bolehlah dikasih betul markah dia. Tapi misal kata salah satu salah, memang insya-Allah tak dapat markah. Insya-Allah tak dapat markah. Insya-Allah tak dapat markah ya. Jadi jangan bagi ustaz-ustazah suruh pilih jawapan awak. Itu adalah tindakan yang kurang bijak ya. Okey, jadi kalau begini dia mesti kena tahu. Ya, kena tahu dan maksudnya kena hafal. Betul. Ya. Okey, kita tengok pula soalan contoh yang kedua, pilih jawapan yang betul dalam kurungan. Ya. Soalannya, binatang yang disembelih ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah maksud untuk kurban ke atau akikah. Jadi untuk menjawab soalan ni dia memang senang. Sebenarnya murid-murid kena pilih. Jadi pilih ni tak kisahlah nak garis ke, nak bulat ke, cuma cara menjawabnya kena tulis semula salah satu daripada pilihan jawapan ini. Contoh jawapannya 1 je. Dia akikah. Kenapa akikah? Sebab ada sempena bayi baru dilahirkan. Kalau korban ni dia kita tujuannya mendekatkan diri pada Allah dan dibuat pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Okey. Yang ustazah nak tekankan ialah teknik menjawabnya. Kalau tak tahu, haram tulis dua-dua jawapan. Ya, tak boleh tulis dua-dua jawapan. Sebab walaupun salah satu betul,
itu tidak akan membantu anak-anak murid semua dapat markah. Ya, ingat tu. Ya, awak jangan nak trik ustaz-ustazah sebab kami lagi pandai daripada awak. Ya, okey. Kemudian soalan contoh yang ketiga, isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan. Jadi yang ini pula dia bagi pilihan. Dia bagi pilihan. Ada Bai'un Salam, ada Al-Qardu, ada Al-Kafalah, ada Al-Wadi'ah. Jadi pilih salah satu yang betul, letak dekat jawapan tu di tempat kosong. Husin menyimpan motosikal di rumah Zaid sepanjang dia balik kampung. Ini akad apa? Akad Bai'un Salam ke, Al-Qardu ke, Al-Kafalah ke, Al-Wadi'ah. Apa dia agak-agaknya anak murid ustazah yang ada kat studio ni, Luqman? Okey, jap saya dengar jawapan mereka. Mereka bisik Wadi'ah, ustazah. Astaghfirullahalazim, dilarang meniru dalam peperiksaan ya. Okey, jadi jawapannya memang betul Al-Wadi'ah. Okey. Jadi tuliskan mana jawapannya dan tuliskan di ruangan ya, ada satu ruangan jawapan yang disediakan untuk bahagian A. Jangan lupa ya murid-murid semua ya, supaya membantu anak-anak murid semua mendapatkan markah yang diperlukan untuk bahagian A. Okey, ada lagi satu soalan contoh 4, iaitu tandakan tik ataupun tandakan tik pada pernyataan yang betul ataupun pangkah pada pernyataan yang salah. Arahan dia tandakan tik bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengubah pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dari Madinah ke Damsyik. Jadi betul ke salah ni? Jadi ini memang kena tahu. Ya, kalau tak tahu memang tak tahulah. Jadi kena tahulah ya. Betul. Jadi jawapannya tak betul ya, kerana yang memindahkan ialah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Okey, itu soalan contoh. Jadi ustazah nak kongsikan juga tip dan persediaan, sebab kalau Luqman perhatikan tadi ya Luqman, bahagian A ni dia memang kebanyakan soalan dia, bukan kebanyakan lah, ustazah memang boleh katakan 20 soalan ni semua soalan fakta, respon terhad. Ya. Jadi nak tak nak murid-murid semua kena menguasai. Jadi pertama sekali tip yang ustazah nak bagi adalah memahami tajuk dan konsep pembelajaran. Ya. Fokus kepada topik yang belum dikuasai. Belajar secara berpasangan atau berkumpulan. Ya. Itu penting supaya saling mengajar, saling melengkapi ya. Dan mengajar rakan ni boleh membantu menguatkan lagi ingatan kita terhadap fakta-fakta tersebut ya. Kemudian menajamkan kemahiran menghafal fakta. Salah satu cara dia boleh dengan membuat peta minda ya, sebab dia fakta ya murid-murid semua. Kemudian menghafal kamus istilah ya. Kamus istilah sangat membantu, memang kena menghafal. Kena hafal ke ustazah? Ya. Jawapannya memang iya. Dan membina akronim untuk rukun, syarat, ciri dan lain-lain untuk memudahkan murid-murid menghafal ya. Kemudian inilah pula langkah yang ketiga untuk bersedia mendapat 20 markah dalam bahagian A, iaitu dengan membuat banyak latihan penguasaan fakta mengikut topik dan bidang. Kena buat latihan berformat SPM. Banyakkan menjawab latihan bahagian A, boleh jawab. Selain daripada jawab latihan berformat SPM bahagian A, boleh juga jawab soalan-soalan kuis yang bukan berformat SPM. Boleh. Contohnya yang cikgu buat, ustazah buat dalam talian kan, memang boleh untuk sebab apa kita nak kuasai fakta saja. Dan boleh juga buat tanya jawab antara rakan kan, masa makan-makan kat kantin kan. Boleh sebab apa sekarang ni dah tak ada dah masa untuk murid-murid nak berbual kosong, dah tak ada masa ya, sambil-sambil main badminton petang-petang. Boleh je kita tanya jawab tentang soalan-soalan fakta berkaitan dengan subjek yang kita nak ambil untuk peperiksaan SPM ya. Okey, baik. Jadi itu format dan cara jawab untuk bahagian A, dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ustazah? Boleh. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada strategi dan cara untuk kita menjawab soalan bahagian B bersama dengan ustazah kita, Ustazah Siti Rahmah. Okey ustazah, untuk bahagian B, Luqman, apa yang perlu kita
ambil berat Ustazah? Silakan. Okey, terima kasih Luqman. Ustazah teruskan. Untuk bahagian B, sama juga. Kita kena tengok apa dia punya format soalan SPM untuk bahagian B. Kemudian murid-murid perlu fokus bidang pembelajaran apa untuk jawab soalan bahagian B. Kemudian apakah dia bentuk-bentuk soalan SPM untuk bahagian B. Apa pula, dah tengok bentuk soalannya, apa pula teknik menjawabnya ya, untuk bahagian B, soalan-soalan bahagian B dan soalan-soalan contoh. Okey. Format soalan bahagian B berbeza dengan bahagian A. Bahagian B soalannya berbentuk subjektif. Kalau kita cakap tentang subjektif pendidikan syariah Islamiah, dia ada dua jenis, iaitu respons terhad dan respons terbuka. Respons terhad maksudnya jawapan dia berbentuk fakta, dan respons terbuka jawapan dia boleh kena mengandungi kata kunci dan tidak semestinya berbentuk fakta. Ya, dia boleh dikaitkan dengan kemahiran berfikir. Ya, Luqman. Baik. Okey, kemudian untuk soalan bahagian B ni, murid-murid semua, dia ada 3 soalan. Kalau Ustazah kata dia 3 ibu soalan lah. Sebab ibu soalan ni dia ada anak soalan. Betul. Dia ada cucu soalan. Jadi dia ada 3 ibu soalan, ada 60 markah di sini. Maksudnya 1 ibu soalan 20 markah, dan ingat murid-murid semua, 3 soalan ini wajib dijawab semua. Ya, jawab semua soalan, 3 soalan ni. Tak ada pilihan ya untuk bahagian B. Ya, kena ingat bahagian B jawab semua soalan. Jadi apa dia bidang pembelajaran bahagian B? Ya, bidang pembelajaran bahagian B berdasarkan kertas SPM 2021, bidang pembelajaran bahagian B yang perlu ditekankan ialah ayat hukum, bidang ayat hukum, bidang hadis hukum dan bidang al-fiqh. Ya. Okey. Jadi, bentuk-bentuk soalan bahagian B yang boleh dikeluarkan daripada 3 bidang ni tadi yang Ustazah tekankan. Jenis pertama, tuntutan hukum berdasarkan ayat Al-Quran ataupun hadis. Bentuk soalan yang kedua, sebab nuzul ayat atau sebab wurud hadis. Bentuk soalan ketiga, istinbat hukum. Bentuk soalan keempat, hukum dan alasan. Bentuk soalan yang kelima, hikmah. Dan bentuk soalan yang keenam, faktor, punca dan sebab. Ya. Okey, kita lihat bentuk soalan yang pertama. Ya, teknik untuk menjawab soalan tuntutan hukum berdasarkan ayat Al-Quran ataupun hadis. Untuk soalan tuntutan hukum, murid-murid semua, markah yang diperuntukkan biasanya 1 isi 2 markah. Ya, dan jenis soalan tuntutan hukum ialah respons terhad. Maksudnya jawapan dia ni fakta. Ya, fakta. Murid-murid semua kena faham betul-betul apa dia intisari ayat. Tak boleh reka ikut suka hati ya Luqman ya. Betul. Tak boleh. Okey, jadi teknik untuk jawab soalan tuntutan hukum ni mestilah dijawab dalam bentuk perenggan. Ya, bentuk perenggan. Dan bagaimana, apa yang nak diberikan dalam tuntutan hukum ni murid-murid semua? Yang nak diberikan ialah memberikan perintah ataupun larangan. Jadi perintah khusus atau larangan khusus. Jadi memang pertama sekali memang kena fahamlah ayat tu. Tak dapat tidak kena faham. Cara nak faham, kenalah hafal maksud dia. Betul. Ya, kena hafal maksud dia. Sebab dia bukan orang Arab. Dia orang Melayu kan, hidung pesek ya. Jadi memang kena itu dia punya dia harapkan jawapan bentuk apa? Perintah khusus atau larangan khusus ya, yang terdapat dalam ayat ataupun hadis. Dan lagi teknik dia ialah jawab dalam ayat yang lengkap. Maksud ayat yang lengkap murid-murid semua ialah perkataan yang awak berikan dalam satu isi jawapan itu tidak boleh kurang daripada 4 patah perkataan. Tak boleh contoh riba haram, tak boleh. Itu baru 2 tak cukup. Dia mesti paling kurang 4 patah perkataan untuk satu-satu isi jawapan. Faham Luqman? Faham, Ustazah. Okey. Jadi tip untuk menjawab tuntutan hukum berdasarkan ayat ataupun hadis, yang pertama sekali kena kenal pasti kata kunci ya yang ada pada nas Al-Quran dan matan hadis. Kemudian kenal pasti kata kunci terjemahan kata kunci tersebut ya.
Kemudian sebaiknya lah menghafal terjemahan ayat ataupun hadis ya. Okey, nak cakap wajibkan nanti jadi hukum pula ya. Okey. Kemudian tips seterusnya, senaraikan jumlah tuntutan hukum bagi setiap ayat ataupun hadis. Jadi ayat hukum yang ada dalam silibus KSSM Pendidikan Syariah Islamiyah Tatan 4 dan Tatan 5 ada 8 ayat hukum, manakala hadis hukum ada 9 ya. Dan tip yang Ustazah nak bagi lagi adalah untuk setiap 8 ayat hukum ni, bina ayat lengkap bagi setiap dia ada 16 ayat, dan 9 hadis hukum ni nanti jadi ada 9 ayat. Jadi bina siap-siap supaya lepas tu hafal. Nanti ada soalan senang terus jawab je ya. Betul. Okey, soalan contoh untuk tuntutan hukum ada diberikan ayat, ada diberikan ayat Al-Quran, kemudian akan ada soalan. Apakah larangan yang terdapat dalam ayat di atas? 2 markah. Jadi contoh jawapannya, jawapan contoh larangan yang terdapat dalam ayat di atas ialah memakan bangkai, darah dan daging khinzir serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak tahu jawapannya? Sebab kita tengok dia punya ayat Al-Quran ini. Kena tahu apa dia punya ayat Al-Quran. Boleh Luqman tolong bacakan? Boleh Ustazah? Okey, sila Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Masya Allah, sedapnya. Terima kasih Ustazah. Boleh tidur Ustazah kat studio ni ya. Jangan tidur dalam ni ya. Jangan tidur dulu ya. Okey. Innama harrama alaikumul maitah. Kan? Waddam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi ini dalam bahasa Arab dan memang kena tahu apa dia punya maksud, barulah boleh keluarkan apa dia punya jawapan larangan ya. Ustazah, kalau boleh saya tanya sedikit boleh ke? Boleh. Contoh dalam jawapan tu mungkin dia tertinggal satu, darah. Okey, jadi boleh bagaimana? tak? Okey, jadi yang ini sebenarnya dia mengikut ni lah. Dia mengikut keputusan lembaga peperiksaan. Baik. Ya, mengikut keputusan lembaga peperiksaan. Tapi apa yang boleh Ustazah nasihatkan ialah jangan tertinggal. Betul. Ya, jangan tertinggal. Sempurnakan. Sebab kalau Ustazah memang Ustazah tak bagi. Betul. Ya, Ustazah kalau Ustazah memang tak bagi. Ya. Kalau saya memang saya tak bagi. Sebab apa? Markah tadi adalah markah yang pertama adalah sampai ini, dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah tu ada markah yang kedua. Betul. Ya? Okey. Kemudian teknik yang seterusnya ialah teknik menjawab soalan sebab nuzul ayat atau sebab wurud hadis. Ya? Yang pertama dari segi markah. Untuk sebab nuzul ayat ni murid-murid semua, satu jawapan lengkap 4 markah, satu isi 1 markah. Jenis soalan sebab nuzul ayat juga respon terhad, dia fakta ya. Dia fakta. Jadi teknik dia kena jawab dalam 4 poin. Jadi cadangan isi pertama letak siapa nama watak. Sebab nuzul ni dia memang peristiwa ya murid-murid semua, letak siapa nama watak, dan nama pula mestilah tepat. Tak boleh salah langsung. Salah bin tak ada markah ya. Isi kedua, apa peristiwa yang berlaku kepadanya. Peristiwa juga mesti betul. Salah perkara yang berlaku memang tak ada markah. Kemudian nyatakan cerita selanjutnya. Lepas peristiwa ni mesti ada cerita selanjutnya. Dan penutup cerita, isi keempat, aduan mesti diakhiri dengan aduan kepada Rasulullah SAW atau jawapan atau tindakan Nabi Muhammad SAW, sehinggalah lalu turunlah ayat tersebut ataupun lalu turunlah hadis tersebut ya. Okey, jadi tip yang Ustazah nak bagi untuk menjawab sebab nuzul ayat dan sebab wurud hadis ni adalah Ustazah dah bina piramid nuzul wurud. Gitu ya. Jadi anak-anak murid semua boleh nanti tengok semula, boleh tangkap layar Ustazah punya slide ni dan bolehlah bina sendiri ya ayat supaya mudah nak hafal dan jawab soalan dalam SPM nanti. Ya.
Okey, untuk soalan contoh sebab nuzul ayat atau sebab urut hadis ni sama juga, dia akan keluarkan ayat, kemudian dia akan keluarkan soalan. Terangkan sebab nuzul ayat di atas, 4 markah. Jadi cara nak jawab kena ada penyata jawapan. Sebab nuzul ayat di atas ialah poin pertama, ayat ini diturunkan selepas peristiwa yang melibatkan nama tadi kan, Al-Walid bin Uqbah. Okey, lepas tu apa peristiwa, kenapa? Apa terjadi kepada sahabat ni tadi kan? Beliau telah dilantik menjadi utusan Rasulullah SAW untuk memungut zakat daripada Bani Mustalaq. Kemudian apa berlaku seterusnya? Beliau menyangka penduduk Bani Mustalaq ingin menyerangnya kerana menyambutnya secara beramai-ramai. Kemudian apa penutup cerita? Beliau terus memberitahu Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Jadi cara jawapan yang begini insya-Allah memang boleh dapat markah penuh. Betul. Ya. Okey, kemudian teknik yang seterusnya, teknik istinbat hukum. Ya, teknik istinbat hukum ni markah dia 1 jawapan lengkap 4 markah, 1 isi 1 markah. Jenis soalan juga respon terhad. Jadi memang kena hafal ya murid-murid semua. Teknik dia jawab dalam bentuk poin. Isi jawapan yang pertama hendaklah mengemukakan lafaz. Sama ada lafaz itu merupakan lafaz suruhan. Kalau suruhan hukumnya sama ada wajib, sunat atau sunnah muakkad. Kalau lafaz tadi lafaz larangan, sama ada dia berbentuk haram atau makruh tanzih. Ya. Kemudian, poin yang kedua, menuliskan makna lafaz tadi. Yang lafaz yang kita nak ambil untuk istinbat hukum tu sama ada suruhan atau larangan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, menunjukkan arahan. Tadi makna, lepas tu arahan lafaz tadi yang terdapat dalam ayat Al-Quran atau hadis tersebut. Kemudian poin yang keempat, memberikan kesimpulan hukum. Ustazah tahu anak-anak murid tak faham. Apalah yang Ustazah tazkirahkan ni kan. Jadi di sini Ustazah contohnya juga. Ini tip Ustazah dah buat acuan istinbat ni. Betul. Semalam. Penat ni Luqman. Terima kasih Ustazah. Ustazah buat. Anak-anak murid semua ambil je acuan Ustazah ni. Lepas tu isi je yang kosong-kosong yang dalam kotak ni, yang warna merah, yang warna biru, yang warna ungu, warna hijau ni, ikut apa acuan yang Ustazah dah sediakan. Ya, jadi yang warna biru ni ayatnya sama je. Ya, yang warna biru ni ayatnya sama je, tinggal tukar je dalam kotak accordingly ya, ke dalam kotak tu insya-Allah ya. Lepas tu hafal, insya-Allah selamat dunia akhirat. Ya. Okey, jadi soalannya, contoh soalan istinbat hukum dalam SPM, terangkan bagi ayat, dia akan bagi ayat. Ya, kemudian terangkan cara ulama mengistinbatkan hukum riba daripada ayat ni. Jadi kalau Luqman tengok kat ayat ni ada 3 ayat. Jadi memang soalan ni dia nak tahulah sebenarnya murid tahu tak ayat mana satu ni yang diambil hukum riba ni. Tapi kalau murid-murid semua dah kuasai, tak ada masalah ya. Betul. Jadi contoh Ustazah ni dengan teranya menunjuklah ni kan. Ayat yang mana satu kan. Cara ulama mengistinbat hukum riba daripada ayat 278 surah Al-Baqarah dengan poin 1 berdasarkan lafaz zaru wa zaru ma baqiya minar riba kan, dalam ayat 278 tadi lafaz zaru. Kemudian maksud dia apa? Yang bermaksud dan tinggalkanlah. Kemudian poin keempat, lafaz ini merupakan apa? Fi'il amar, iaitu suruhan, perintah ya, yang menunjukkan perintah wajib untuk meninggalkan amalan riba dalam harta. Kemudian poin yang terakhir, oleh itu ulama mengistinbat hukum wajib membersihkan harta daripada sebarang unsur yang mengandungi riba. Itu dia punya cara-cara menjawab soalan istinbat hukum. Jadi sebenarnya dah mudah dah. Betul. Kan Ustazah dah bagi dah tip. Tinggal anak-anak sistemkan saja cara maklumat tadi diletakkan dan hafal ya, insya-Allah. Kemudian kita boleh sambung ke Luqman? Boleh, Ustazah, silakan. Okey, kita tengok teknik yang seterusnya iaitu teknik hukum dan alasan. Jadi markah untuk markah hukum dan alasan ni dia unik sikit ya Luqman. Kalau hukum betul, alasan betul, dah tentulah dapat 2 markah. Ya, kalau hukum betul, alasan salah, 1 markah. Kalau hukum salah, alasan betul, 0 markah. Dia tak boleh Luqman. Dia hukum dia kena betul dulu. Baru alasan ni boleh dapat markah sebab biasanya dia kebetulan je betul. Ya. Okey. Jadi jenis soalan hukum ni memanglah
jenis respon terhad. Ya, hukum ni anak-anak murid semua kena tahu dan memang kena faham kenapa hukum dia begitu, ya. Teknik dia kena jawab dalam bentuk poin atau jadual, boleh pilih nak bentuk macam mana menjawab. Dan yang pertama sekali nak jawab tu memang kena kenal pasti permasalahan situasi yang diberikan. Dan cara menjawabnya, ada dua jenis hukum yang boleh kita letakkan. Sama ada hukum 5. Hukum 5 tu Ustazah panggil dia hukum 5, iaitu sama ada letak wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram. Atau ya Luqman, bukan letak semua sekali. Ya, kalau letak semua sekali memang tet lah, ya. Okey, ataupun pilih nak letak hukum 2 kalau memang betul diperlukan letak hukum 2, iaitu sah ataupun tidak sah. Kemudian jelaskan alasan sebab yang menjadikan hukum tersebut berlaku. Kita tengok tip yang Ustazah nak bagi untuk jawab soalan hukum dan alasan. Pertama tu, murid-murid semua, inilah kesalahan banyak, ya. Murid-murid buat ni, dia tak baca situasi dengan teliti. Padahal kan jawapan tu ada kat situ. Betul. Ya, kena baca situasi dengan teliti. Kemudian pertama sekali yang murid kena buat, cari syarat sah. Syarat sah tu apa ni Ustazah? Syarat sah, tengok tu belit dah. Okay. Syarat sah tu ialah sifat orang atau sifat tempat atau sifat masa dan sifat keadaan yang ada pada soalan. Dalam situasi tu, dia memang ada kat situasi tu je, tak payah cari dekat kitab lain, tak payah, dekat soalan tu je. Kemudian jika ada, jawapannya insya-Allah adalah jenis hukum 2. Ya. Kemudian, jika tiada melibatkan syarat sah ataupun sifat, maka persoalan utama adalah perbuatan yang ada dinyatakan dalam soalan. Ya. Jika perbuatan yang ditanya, yang dipersoalkan dalam situasi tersebut, jawapan insya-Allah adalah jenis hukum 5. Perbuatan dan perkara wajib atau perkara sunat atau perkara harus atau perkara makruh atau perkara haram akan memberikan jawapan jenis hukum 5. Manakala jawapan bagi alasan ada terdapat pada situasi yang diberikan. Ya, soalan contoh untuk hukum dan alasan. Okey, nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Dia bagi dua situasi contohnya. Satu, Abu menyembelih kambing untuk dipersembahkan kepada jin yang mengganggu anaknya. Jadi apa, macam mana nak jawab soalan ni? Ada ke syarat syarat sah yang diletak di situ? Okey, ada tak syarat sah yang diletak di situ? Ada. Kenapa ada syarat sah? Sebab dia kata dipersembahkan kepada jin. Sebab sembelih, dia tak cakap pasal sembelih. Dia cakap, tapi sembelih tu niatnya untuk apa? Dipersembahkan kepada jin. Jadi jawapannya adalah tidak sah. Dia bukannya haram. Sebab haram, disembelih tak ada haram. Memang kena sembelih kan. Tapi kenapa dia tidak sah? Tidak sah untuk dimakan kerana sembelihan itu dilakukan untuk dipersembahkan kepada jin yang mengganggu anaknya, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Manakala contoh untuk yang kedua tu, Ahmad menyembelih sendiri lembu yang dikorbankannya. Ada tak bersentuh tentang sifat? Sifat ada tak? Sifat lembu ke? Sifat Ahmad ke? Ada tak? Nampak tak sifat-sifat? Tak ada. Jadi mungkin perbuatan menyembelih tu. Jadi sekarang ni dipersoalkan, boleh ke Ahmad ni sembelih sendiri lembu yang dikorbankan? Jadi sebenarnya dia masuk dalam perkara sunat kurban. Ya. Jadi hukumnya sunat. Alasannya lebih afdal sebenarnya orang yang berkorban ni, dia menyembelih sendiri binatang yang dikorbankan jika berkemampuan untuk menyembelih sendiri. Okey, baik. Jadi itu soalan bahagian B dan cara untuk menjawabnya. Dan sekarang kita nak berehat sekali lagi. Boleh cikgu? Boleh. Ustazah? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antara bahagian yang perlu diberikan penekanan ialah bahagian soalan C. Jadi jom untuk segmen ini kita dengarkan tips dari ustazah kita, iaitu Ustazah Siti Rahmah. Okey Ustazah, soalan bahagian C. Okey, terima kasih Luqman. Ustazah teruskan untuk bahagian C. Sama juga, so Ustazah bagi tips. Ustazah nak kita tengok dulu format soalan SPM bahagian C. Bidang pembelajaran yang perlu difokuskan untuk bahagian C. Bentuk soalan SPM bahagian C. Teknik untuk menjawab soalan-soalan bahagian C. Dan juga soalan-soalan contoh bahagian C. Okey, format soalan bahagian C.
Sama juga lebih kurang dengan soalan bahagian B, iaitu subjektif. Sama sebenarnya. Ya, jadi dia ada soalan jenis respon terhad, iaitu soalan berbentuk fakta, jawapannya berbentuk fakta, dan jawapan yang berbentuk respon terbuka yang kena mengandungi kata kunci soalan tetapi tidak berbentuk fakta. Dia memerlukan kemahiran berfikir, ya, murid-murid semua. Berbeza dengan bahagian B, bahagian C ni dia 2 soalan, ya. Tapi markah dia 20. Maksudnya kena jawab 1 soalan sahaja. Murid-murid tolong ya, jangan mix up. Bahagian B tu wajib jawab semua, bahagian C ni ini yang boleh pilih, ya, sama ada jawab soalan 4 atau soalan 5. Tapi Ustazah, saya ni terror. Saya nak jawab semua. Macam mana? Boleh ke? Boleh. Kalau ada masa, jawablah semua. Ya. Ya, nanti insya-Allah mana yang baik markahnya, itulah markah yang akan diambil. Baik. Ya. Okey. Itu format dia. Kemudian bidang pembelajaran bahagian C berdasarkan SPM 2021. Soalan 4 dan 5 ni dia berkisar tentang soalan-soalan bidang usul fiqh, sejarah perundangan Islam dan juga tamadun Islam, ya, insya-Allah. Okey, kita lihat bentuk soalan bahagian C. Dia akan berkisar tentang soalan takrif atau pengertian atau maksud, samalah tu, ya. Okey, kemudian dia insya-Allah dia akan tanya soalan tentang perbezaan atau perbandingan. Kemudian ada juga soalan tentang aplikasi kaedah usul fiqh dalam dalil yang diberikan dalam kertas soalan. Apa lagi bentuk soalan dia? Ada kajian kes bidang kuasa mahkamah. Macam mana nak jawab ni? Sabar-sabar. Ya? Dan ada juga soalan bertanyakan hujah dan pendapat murid-murid semua. Jadi janganlah pendapat tu mentang-mentang pendapat semua nak bagi, ya. Sabar-sabar. Okey, kita tengok untuk teknik menjawab soalan takrif atau pengertian atau maksud, bagaimana nak jawab. Markah untuk 1 takrif lengkap, 2 markah. Jenis soalan untuk maksud takrif atau maksud ni adalah respons terhad. Jawapannya mesti berdasarkan silibus yang ada dalam buku teks dan di SKP, ya, Luqman. Dia tak boleh ikut carian yang selain buku teks. Ya, tak boleh. Faham. Nanti markah dia akan terpengaruhlah, ya. Okey. Teknik dia kena jawab dalam bentuk perenggan dan berikan maksud dari segi istilah. Kenapa saya kata istilah? Sebab dalam buku teks ada maksud dari segi bahasa. Kalau soalan tu umum saja, apakah maksud hukum syarak? Kalau dia tak tanya bahasa, jangan bagi dari segi bahasa. Bagi istilah saja. Kalau dia kata apakah maksud hukum syarak dari segi bahasa, baru bagi dari segi bahasa. Faham, Luqman? Faham. Okey, kemudian mesti ada, tengok ni murid-murid semua kata kunci. Jangan nak hafal satu je, ya. Jangan nak faham satu, yang ringkas je lah, faham-faham lah. Faham-faham lah markah dia nanti, ya. Kena dibuat dalam 1 ayat. Dah habis semua letak 1 kata kunci, baru letak nokta, ya. Kena jawab perenggan, ya, murid-murid semua. Jangan bagi dalam bentuk point, ya. Okey, tips untuk menjawab soalan takrif atau pengertian atau maksud, kena kenal pasti tajuk yang ditanya pada soalan, ya, supaya tak salah maksud. Ya. Kemudian kenal pasti semua kata kunci bagi setiap maksud, ya. Sebab kalau nak hafal ikut perkataan dia sebiji-sebiji tu mungkin tak mampu, ya, Luqman, ya. Jadi boleh hafal kata kunci yang utama. Kemudian dan sebaiknya memang kena gunakan ayat buku teks tu sebiji-sebiji sebaiknya lah, ya. Dan hafal kamus istilah. Jadi sebenarnya kalau faham dulu maksud dia istilah tu, baru hafal, memang sangat mudah. Dan buat latihan padankan maksud dengan istilah dengan banyaknya untuk membantu murid-murid sebut menguasai, ya. Contoh soalan, apakah maksud hukum syarak? Jawapan contoh dia, hukum syarak ialah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada berbentuk tuntutan al-iqtida atau pilihan at-takhyir atau keadaannya al-wad'u, ya. Okey, jadi letak semua kata kunci yang ada, ya. Tengok yang ada kurungan-kurungan pun. Jadi kalau ada kurungan, ada bahasa Melayu dengan bahasa Arab, Ustazah, boleh ke pilih salah satu je? Kalau yang ini boleh pilih salah satu sebab dia sama je maksudnya, ya. Okey. Untuk teknik menjawab soalan perbezaan atau perbandingan, ya, dia sama teknik. Markah 1 isi 1 markah.
Kalau dia tawarkan 2 markah, maksudnya dia minta 2 perbezaan atau 2 perbandingan. Kalau 4 markah tu 4 perbezaan lah, ya. Tapi ingat murid-murid semua, kalau awak buat perbezaan kan A, B, benda sini ciri dia betul, fakta dia betul, fakta dia sini salah, yang ini tak ada markah. Macam tu, ya. Salah satu tidak tepat, kosong markah, macam tu, ya. Jadi jenis soalan biasanya kalau dia minta perbezaan ni, jawapan dia fakta. Dia jaranglah respon terbuka, ya. Dia biasa memang respon terhad. Teknik jawab dalam bentuk jadual atau kotak, ya. Jadi ini ustaz-ustazah ni kami memang nak tengoklah kalau perbezaan perbandingan ni buatlah dalam kotak anak-anak. Tolonglah, senanglah kami ustaz-ustazah ni membaca jawapan tu dan membuat perbezaan, ya. Okey, perbezaan perbandingan ni mestilah sama aspek. Ya, yang A dengan B ni samalah bendanya. Kalau yang ini maksud, ini pun maksudlah. Janganlah ini maksud, ini ciri. Ya, ini maksud, ini rukun. Memanglah, ya, memang mempengaruhi markah, ya. Dan satu perbezaan atau perbandingan sekurang-kurangnya 3 patah perkataan untuk satu perkara yang dijelaskan dalam untuk penerangan fakta perbezaan yang diberikan tu, ya. Okey. Jadi tip dia buat 3 kolom dalam jadual perbezaan atau perbandingan agar dapat mengenal pasti aspek yang dibezakan atau dibandingkan. Dia tak wajib, tapi lebih baik buat, ya. Maksud boleh dijadikan bahan perbezaan atau perbandingan. Sebab ustazah banyak sangat dapat soalan, ustazah, maksud boleh tak ustazah jadi perbezaan? Boleh, tak ada masalah, ya. Maksud memang boleh. Dan ada dan tiada pada sesuatu perkara juga boleh dijadikan sebagai satu perbezaan atau perbandingan. Contohnya, haji ada wukuf di Arafah. Umrah tiada wukuf di Arafah. Boleh dijadikan bahan untuk perbezaan. Dan perbandingan pula, kenapa? Tak sama ke ustazah perbezaan dengan perbandingan ni? Tak sama. Perbandingan, dia boleh ada persamaan. Kalau perbezaan, siapa letak sama tu memang nak kena. Ya? Okey. Faham? Okey. Soalan contoh untuk perbezaan. Jelaskan 2 perbezaan antara lafaz mutlak dengan lafaz muqayyad. 4 markah. Jadi berapa ciri kena bagi ni, Luqman? Kena ada 2 aspek, 4 ciri lah jadi jawapannya, kan. Okey, contohnya aspek ada 2 kita bagi, aspek maksud dan aspek hukum. Lafaz mutlak, dia punya jawapan lafaz khusus yang menunjukkan satu atau beberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya secara menyeluruh tanpa dikaitkan dengan mana-mana sifat yang mengikatnya. Betul. Okey, 1 markah. Lafaz yang menunjukkan, lafaz muqayyad pula lafaz yang menunjukkan satu perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya tetapi dikaitkan sifat yang mengikatnya, atau lafaz yang menunjukkan satu perkara yang ditentukan dengan sifat. Okey, betul. Baru dapat 1 markah. Sebab sama aspek, baru layak dapat 2 markah. Kalau tadi sini betul tapi di sini salah, dia dapat 0 markah. Aspek kedua, hukum. Jadi hukum untuk lafaz mutlak, makna mutlak terpakai selagi tiada dalil yang menunjukkan ia dikaitkan dengan mana-mana sifat dalam ayat Al-Quran atau Al-Hadis lain. Betul, dapat 1 markah. Manakala untuk hukum lafaz muqayyad, makna muqayyad terpakai apabila sesuatu lafaz datang secara muqayyad atau terikat dalam satu ayat Al-Quran atau Al-Hadis selagi tiada dalil yang membatalkannya. Sekarang ni boleh tak kita ringkaskan ayat ini? Boleh. Tetapi jangan sampai salah. Ya, boleh tapi jangan sampai salah dan paling kurang 3 patah perkataan, ya. Okey, untuk teknik menjawab soalan aplikasi kaedah usul fiqh dalam dalil. Markah untuk aplikasi kaedah usul fiqh dalam dalil ni, 1 isi 2 markah. Jenis item, respons terhad, fakta, ya. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk perenggan. Cara dia nak jawab macam mana? Cari kalimah dalam dalil ni yang mengandungi kaedah usul fiqh. Yang ditanya dalam soalan. Dan kaedah usul fiqh yang ditanya yang ada dalam silibus KSSM Pendidikan Syariah Islamiyah Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 saja. Jangan risau. Ya, dia tak menyeluruh. Ya, dia tak menyeluruh sampai semua sekali, ya. Okey, huraikan. Kemudian kita dah jumpa kalimah tu, apa kita kena buat? Kita huraikan kaedah usul fiqh tersebut berdasarkan kalimah dalam dalil. Jadi, boleh gunakan teknik poin 1 kaedah usul fiqh, poin 2 keterangan tentang kaedah tersebut. Bagaimana dia menjadi, bagaimana dia diaplikasikan, ya. Okey, ustazah bagi tip dulu. Pertama, memanglah murid-murid semua kena kuasai konsep usul fiqh. Mesti. Kalau tak kuasai, minta maaf banyak-banyak, memang tak boleh jawab.
Ya, mesti kuasai. Kemudian banyakkan latihan aplikasi kaedah usul fiqh supaya biasa menjawab dan boleh menjawab dengan baik dalam SPM nanti. Okey, soalan contoh. Dia akan bagi dalil. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Lepas tu ada soalan. Terangkan lafaz mutlak yang terdapat dalam hadis di atas, 2 markah. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Lafaz mutlak yang terdapat dalam hadis ialah, terangkan lafaz mutlaknya yang mana? Lafaz wali. La nikaha illa biwali. Lafaz mutlak tu maksudnya mutlak ni adalah dia terpakai untuk semua keadaan tadi. Dia tak ada keadaan khusus. Di mutlak ni dia semua keadaan pakai perkara tu. Jadi kita cari apa benda dalam hadis ni yang mutlak yang semuanya dipakai. La ke, nikah ke, illa ke, biwali. Jadi dia perkataan lafaz wali. Keterangannya lafaz ini menunjukkan syarat kewujudan mana-mana wali ketika akad nikah. Itu penerangannya. Jadi lafaz mutlak tu kita faham tadi kan, kena kuasai konsep. Lafaz mutlak tu tadi maksudnya dia kena dia terpakai untuk semua keadaan. Jadi nikah yang tak ada wali dia tidak sah. Pengaruhi hukum nikah tersebut. Begitu ya. Okey. Untuk teknik menjawab soalan kajian kes bidang kuasa mahkamah, markah dia satu isi satu markah, jenis soalan respons terhad. Ini pun kena fakta juga ya. Teknik dia jawab dalam bentuk poin atau kotak, kenal pasti perkara yang ditanya dalam soalan. Apa isu kes dia? Sebab isu kes dia akan memberitahu jenis bidang kuasa mahkamah. Dan apa dia jumlah RM kes yang terlibat dalam kes tersebut, sebab ini akan memberitahu jenis mahkamah. Betul. Kemudian semakan dan rayuan, dia akan memberitahu dia mahkamah rayuan ke atau mahkamah bukan rayuan ya. Jawab dalam bentuk jadual atau kotak. Okey, baik Ustazah. Jadi itu antara cara-cara untuk kita menjawab soalan bahagian C. Apa yang menarik perhatian saya, kita perlu peka kepada soalan. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada soalan kebat. Bersama dengan Ustazah kita iaitu Ustazah Siti Rahmah. Silakan Ustazah. Okey, Luqman. Ustazah nak fokuskan bagaimana nak menjawab kebat pendidikan syariah Islamiah. Ada jenis soalan kebat ni, ada beberapa jenis dalam PSI ni. Mengenal pasti soalan kebat bagaimana, teknik menjawab kebat analitik, ada teknik menjawab kebat holistik dan soalan contoh. Okey, jenis soalan kebat PSI ada 2 jenis, ada analitik, ada holistik. Kalau analitik ni dia satu isi 2 markah. Ingat ya murid-murid semua, kalau holistik pula satu isi 4 markah, satu isi 6 markah. Okey, mengenal pasti soalan kebat PSI. Pertama, ciri dia ada stimulus soalan. Stimulus tu bahan rangsangan untuk soalan tersebut. Dia tak direct soalan. Apa dia punya contoh stimulus? Ada gambar, ada jadual, kata-kata hikmah, petikan akhbar atau ayat Al-Quran atau hadis. Kalau ada ini je, ada stimulus soalan je, maksudnya itu adalah soalan kebat. Okey, kita tengok teknik menjawab soalan kebat analitik. Markah dia satu isi 2 markah. Jadi satu markah isi, satu markah huraian. Jenis soalan kebat ni ialah respon terbuka. Teknik untuk jawab soalan kebat analitik, jawab dalam bentuk poin. Baca, teknik dia baca serta teliti keseluruhan maklumat di dalam stimulus, sebab di situlah ada kata kunci yang diperlukan. Kenal pasti tajuk atau persoalan utama. Tu kan saya ada cakap kan, kena pasti keseluruhan tu ada kat stimulus ya. Kemudian merangka jawapan mengikut kehendak soalan. Sebab kebat ni Luqman, kalau jawab terlalu umum, tak ikut kehendak soalan, markah tidak akan diberikan. Ya. Dan mulakan huraian dengan salah satu kata hubung aksu, agar atau kerana atau supaya atau untuk. Ya. Okey, kita tengok contoh soalan. Dia akan bagi stimulus, kemudian dia akan bagi soalan. Huraikan 2 hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas ini. Contoh kan. Okey, lepas tu kita tengok teknik jawapan ya. Jawapan contoh untuk kebat analitik. Tadi analitik dia minta 2
hujah dia tawarkan 4 markah. Maksudnya 1 hujah 2 markah. Jadi macam biasa, letak penyata jawapan, kemudian letaklah isi jawapan yang Ustazah tulis warna biru ni, isi jawapan dia. Kemudian letaklah kata hubung, salah satu daripada aksu kerana, kemudian terus huraikan. Kalau betul kena dengan kata kunci dan kena soalan, layak dapat 2 markah. Ya, 2 markah. Kemudian sama juga poin yang kedua pun buat benda yang sama, isi jawapan, letak salah satu aksu, kemudian letak huraian. Jadi nak menghuraikan ni murid-murid semua, saya bagi tips sikit. Nak menghuraikan, kalau idea atau isi tu positif, dia sesuai masuk mana-mana aksu. Ya, agar kerana supaya untuk tu masuk mana-mana, insya-Allah sesuai. Tapi kalau isi atau idea tu negatif, dia yang paling sesuai, yang biasanya sesuai ialah kata hubung kerana ataupun untuk, kadang-kadang pun sesuai juga. Tapi paling sesuai biasa kerana kalau isi dia negatif, ya. Okey, take note lah ya murid-murid semua. Okey, kita tengok pula teknik menjawab soalan kebat holistik yang 4 markah. Kalau 4 markah ni, satu isi 4 markah. Apa dia 4 markah tu? 1 markah untuk isi atau fakta, 1 markah untuk uraian, 1 markah untuk uraian lengkap. Uraian lengkap tu apa? Dia boleh jadi dalil atau hujah atau fakta. Pilih salah satu nak dijadikan uraian lengkap, dan 1 markah yang keempat ialah markah kesimpulan. Jadi teknik dia mesti jawab dalam bentuk perenggan. Jawab dalam 4 ayat. Ayat 1 mesti ayat isi atau ayat fakta. Ayat 2 mesti ayat uraian. Ayat 3 mesti ayat uraian lengkap. Pilihlah nak bagi dalil ke, nak bagi hujah atau bagi fakta yang berkaitan. Dan ayat yang keempat ialah ayat kesimpulan. Ya. Manakala teknik menjawab soalan kebat holistik 6 markah. 6 markah tu dapat dari mana? Satu isi tu 6 markah. Markah pertama isi atau fakta. Markah kedua, 1 markah lagi untuk huraian. 1 markah lagi untuk uraian lengkap, sama juga macam kebat 4 markah tadi. 1 markah yang keempat ialah markah keterangan huraian lengkap. Sama juga bendanya, boleh je pilih mana-mana. Kemudian markah yang kelima kesimpulan ringkas, markah yang keenam kesimpulan lengkap. Jadi teknik dia jawab dalam bentuk perenggan, mesti mengandungi 6 unsur. Unsur 1 isi atau fakta, unsur 2 huraian, unsur 3 huraian lengkap, unsur 4 keterangan huraian lengkap, unsur 5 kesimpulan ringkas, dan unsur 6 kesimpulan lengkap. Pening Ustazah tahu, masih Ustazah bagi contoh. Perkara yang boleh dijadikan dalil dalam kebat holistik. Tengok dulu apa dia benda yang boleh dijadikan dalil. Boleh bagi ayat Al-Quran yang bahasa Arab, boleh bagi dia punya maksud dalam bahasa Melayu, bahasa lain tak boleh. Okey, boleh juga bagi mafhum. Ya, mafhum dia bukan maksud dia macam kita dah ringkaskan, ya. Kita buat kesimpulan, ya, buat ayat lain. Okey, apa lagi boleh jadi dalil? Hadis atau maksud hadis atau mafhum hadis. Apa lagi yang boleh dijadikan dalil? Pandangan ulama atau pakar motivasi atau pakar kesihatan. Pendapat pakar lah, ya, boleh jadikan dalil. Dan boleh juga fakta ilmu seperti sains, geografi, sejarah, sirah dan lain-lain juga boleh dijadikan keterangan dalam ayat huraian keterangan lengkap tadi, ya. Cara membuat kesimpulan atau rumusan dalam kebat holistik. Yang pertama sekali, kesimpulan tu mesti relevan dengan isi dan huraian. Kemudian jangan tulis kembali isi ni, tengok ni, jangan tu besar tu Ustazah tulis. Jangan tulis kembali isi atau huraian atau stimulus soalan mengulang. Minta maaf lah siapa tulis ni memang tak ada markah, ya. Menjelaskan tentang cadangan baru anda terhadap isu atau soalan atau isi, bentuk ayat pengajaran, aplikasi seperti kita hendaklah, kita mestilah buat dekat ayat kesimpulan ni supaya senang. Kemudian gunakan kata hubung aksu untuk melengkapkan lagi kesimpulan anak-anak murid semua, ya. Soalan contoh kebat holistik 4 markah, dia akan bagi stimulus, dia akan bagi soalan, lepas tu dia tak minta berapa bilangan jawapan, dia tawarkan 4 markah. Kebat lah tu, ya, kebat holistik 4 markah. Cara jawab dia, okey, 1, 2, 3, 4. Ini ayat isi. Yang merah ayat isi, yang biru ayat huraian, yang hijau ayat huraian lengkap, yang ungu adalah ayat kesimpulan. Kemudian ini contoh soalan kebat holistik. 6 markah, dia bagi juga stimulus, dia bagi soalan dan markah dia 6, dia tak minta berapa bilangan jawapan.
cara menjawabnya, yang merah ini ialah ayat isi, yang warna biru ialah huraian, ya. Kemudian yang warna hijau ialah huraian lengkap. Kemudian yang warna mustard Ustazah panggil, ya, adalah keterangan huraian lengkap. Kemudian yang warna ungu ialah kesimpulan ringkas. Yang warna magenta adalah kesimpulan lengkap. Ya, itu adalah teknik untuk menjawab kebat holistik 6 markah. Okey, baik. Jadi itu antara cara-cara untuk kita menjawab soalan-soalan kebat. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh ustazah kita memudahkan murid-murid untuk menjawab. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada ustazah kita, Ustazah Siti Rahmah Shahbuddin, yang sudi berkongsi dengan kita hari ini, dan juga kepada murid-murid, saya doakan anda berjaya. Saya Lokman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.